Aduh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua para sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang budiman. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi dipanjangkan usia pada hari Jumaat yang mulia ini. Okey, jadi hari ini saya nak share satu cerita dengan para sahabat, tuan-tuan dan puan-puan semua yang bertajuk Nelayan dan Jin. Aha. Tapi bukan cerita misteri ni. Yang ni cerita yang kita boleh ambil pengajaran di sebalik cerita ni nanti. Tapi sebelum tu, jom kita sama-sama selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah alaika. Baik, kita letak gitar dulu. Baik, cerita dia macam ni, okay? Saya nak cerita kisah nelayan dan jin. Kisahnya, di sebuah kampung tinggal seorang nelayan dengan isteri dia. Okay? Mereka dua ni tak dikurniakan cahaya mata. Di mana nelayan ni orang kata hidup mereka berdua ni kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi cukup-cukup makan saja. Okay? Tak ada nak usaha lebih. Yang si isteri ni pun duduk saja di rumah. Yang si suami ni setiap pagi, awal pagi dia keluar pergi cari rezeki, pergi ke laut, bawa balik petang, bawa balik ikan. Tapi orang kata makan ni cukup-cukup dan ala kadar. Okay? Nak jadi cerita, satu hari apabila nelayan ni balik daripada menangkap ikan. Hari tu malang nasib dia, tak ada seekor ikan pun yang kena. Okay? Dia pun balik dengan perasaan yang sangat hampa. Satgi nak cakap apa dekat bini aku ni, dia kata, aku pi turun sehari suntuk pi ke laut, tapi tak bawa balik ikan. Dia sampai turun daripada perahu, dah tambat perahu semua. Dalam perjalanan dia nak balik, tiba-tiba dia tersepak sesuatu di dalam pasir pantai tu. Di pasir pantai tu, di pantai tu dia tersepak sesuatu benda. Dia pun, aduh, sakitnya kaki. Apa benda ni? Dia pun menyumpah-nyumpah, maki hamun, apa benda ni? Kena kaki pula, dah lah ikan tak dapat. Kena kaki pula. Dia pun tengok apa benda yang sepak tu. Tuan-puan nak tahu apa dia? Bila dia angkat benda tu, bukan batu. Mula-mula dia ingat batu. Dia angkat benda tu, rupa-rupanya sebiji teko lama. Teko. Kalau cerita apa jin ni, dia duduk dalam teko, memang betul. Dia pun bawa balik. Dia kata, mana tahu benda ni berharga, boleh jual. Kan, boleh jual. Boleh jual dekat apa? Pasar karat ke, kan? Orang beli, boleh juga buat duit untuk hari tu. Tapi sebelum tu dia bawa balik rumah dulu. Nak tunjuk dekat isteri dia yang ada kat rumah. Dia pun bawa balik. Assalamualaikum, tengok ni abang bawa balik apa? Isteri dia pun kata, apa benda ni? Mana ikan? Dia kata, hari ni abang tak bawa balik ikan, tapi abang bawa balik teko. Isteri dia kata, teko? Nak buat apa teko? Sini, mai sini tengok. Dia pun tak sempat naik tangga rumah lagi. Isteri dia pun, dia panggil isteri dia turun, isteri dia pun turun. Bila tengok teko tu, isteri dia kata, ya bang, bagus kalau kita jual ni teko ni, boleh dapat duit. Dia kata, suami dia pun kata, oh, abang pun fikir macam tu juga, abang fikir macam tu juga, kita jual ni teko ni, kita boleh dapat duit. Baru saja dia nak, tak apa, abang nak pergi kedai, nak pergi jual, nak tanya berapa orang boleh ambil, berapa harga dia boleh ambil teko ni. Baru dia nak melangkah pergi, dia kata, jangan-jangan dalam teko ni ada jin tak? Suami dia kata, cuba kita try gosok, mana tahu ada jin macam dalam cerita tu kan. Isteri dia pun duduk balik dekat tangga tu. Mereka berdua pun duduk balik. Dan suami dia kata, kita cuba gosok. Suami dia pun gosok. Gosok. Push, keluar seekor jin. Jin dia pun ketawa. Dia gelak. Biasa jin dia mesti gelak kan. Itu standard punya jin. Jin mana pun dia akan gelak. Okay, dia pun keluar. Ya, jin pun bilang, ya. Sebab lama sangat dalam teko ni, duduk terperangkap dalam teko.
Jin tu kata, baik Tuan Yang Mulia. Dia buat tangan ni. Wahai Tuan Yang Mulia, oleh kerana engkau telah bebaskan aku daripada tekor ini, aku akan berikan engkau peluang, 3 peluang untuk minta apa yang kau nak minta kepada aku. Nescaya aku akan tunaikan. Nelayan tu pun terkejut. Isteri dia pun terkejut. Dalam keadaan kelam kabut, nelayan tu tanya isteri dia, apa kita nak minta? Isteri kata, abang minta lah apa-apa pun. Nelayan tu kata, ingat kita ada 3 permintaan saja. Kalau silap habis. Isteri kata, tak apa, minta. Dia kata, abang kita minta lah, rumah kita ni selama ni panas. Kan, rumah kampung panas. Rumah kayu kan, rumah papan panas. Abang minta lah rumah kita jadi sejuk. Nelayan tu pun tanpa fikir panjang, dia pun minta. Wahai jin, isteri aku ni kata rumah kami ni panas. Kami minta lah. Jadi kami nak minta supaya rumah ni jadi sejuk. Baik, jin tu kata, aku akan kabulkan. Dengan sekelip mata, keadaan dalam rumah tu sangat sejuk. Duduklah 2 nelayan lelaki bini ni, suami isteri ni dalam keadaan sejuk. Sejuk lah. Ada berapa permintaan lagi? Ada 2 permintaan lagi. Bila sejuk sangat, isteri dia kata, abang, ini sejuk melampau-lampau ni, tak tahan ni. Sejuk ni, dah lah baju sejuk tak ada, sweater pun tak ada kan. Tak boleh jadi abang. Abang minta panas balik. Sejuk sangat ni kan, macam dekat Eskimo kan. Lepas tu suami dia pun tanpa berfikir panjang pun minta lagi. Wahai jin, hang bagi sejuk sangat ni, hang bagi panas. Isteri ku dah tak tahan sejuk. Jin kata, tak apa. Dia bagi kali kedua. Tiba-tiba rumah tu jadi terlalu panas. Sampai kipas, bang panasnya bang, panas sangat ni. Panas pula, tadi sejuk, ni panas pula. Isteri dia pun kata dekat suami dia, tak boleh jadi ni bang, kita tak boleh duduk dalam rumah ni bang. Panas sangat, terlalu panas ni. Kan? Dah kipas apa pun tak ada dalam rumah kan. Abang minta dekat jin tu. Nelayan tu kata, kita ada 1 permintaan lagi. Tak boleh lah, tak kira lah 1 permintaan ke 2 permintaan ke, minta juga. Nak minta apa ni? Minta bagi jadi sedia kala balik macam dulu balik. Nelayan tu pun minta lagi 1. Wahai jin yang budiman, tadi kau bagi sejuk, lepas tu kau bagi panas. Sekarang ni permintaan aku nak minta pula supaya bagi jadi keadaan seperti sedia kala balik. Jin ni pun jadi seperti sedia kala balik dalam keadaan rumah tu seperti mana sebelum nelayan tu jumpa lampu ajaib tu. Lepas tu isteri dia pergi dekat suami dia, bang, tak boleh ke kita minta lagi 1, jadi kaya pula kali ni. Tadi tak terfikir pun nak minta jadi kaya. Nelayan tu pun pergi dekat jin. Wahai jin yang baik hati, bolehlah 1 lagi, 1 more chance. Kami nak minta 1 lagi. Jin tu kata, no. Aku kata apa tadi? 3 kan? Sekarang dah berapa? 3 kan? Jadi permintaan pun tamat. Terima kasih, sehingga berjumpa lagi. Jin tu pun masuk balik dalam lampu ajaib tu, dalam tekor tu. Jadi termenulah nelayan dan isteri dia ni menyesali sikapnya. Akhirnya mereka pun hidup seperti sedia kala balik. Moral of the story, para sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, apa dia? Cerita ni walaupun simple, tapi banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama, moral dalam cerita ni ataupun pengajarannya, berfikir sebelum bertindak. Nelayan ni tak berfikir, isteri dia pun tak berfikir. Bila dapat lampu tu, dia terlampau gairah nak minta, akhirnya dia tak fikir apa yang dia nak minta. Dan dia buat satu tindakan tanpa berfikir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pengajarannya, kita nak buat apa benda pun, fikir dulu sebelum kita buat, supaya tak jadi macam sikap nelayan dan isteri dia. Yang kedua, apa dia? Yang kita boleh ambil pengajaran daripada cerita ni adalah tiada perancangan. Jin tu tak kata pun dalam masa sejam hang kena buat, hang kena minta 3 permintaan. Dia tak kata. Jadi terpulang. Esok pun boleh, lusa pun boleh, minggu depan boleh, bulan depan pun boleh. Mungkin bulan ni 1, bulan depan 2 permintaan kedua, bulan lagi 1 permintaan ketiga. Jadi tidak ada perancangan, tak ada plan. Sepatutnya nelayan dan isteri dia berbincang dulu untuk plan apa dia nak minta. Itu yang kedua. Yang ketiga,
tamak. Sikap tamak. Sikap tamak di mana kita tengok di sini isteri dia suruh minta lagi sekali, sedangkan jin dia bagi peluang berapa kali? 3 kali. Dia nak minta lagi sekali jadi kaya pula. Itu sikap tamak. Okey. Itu kalau kita lihat daripada sudut pengajaran ataupun moral daripada sikap isteri dan nelayan tu. Dari segi jin pula macam mana? Jin pun ada moral yang kita boleh ambil. Pertamanya adalah sikap jin ini yang pemurah, bagi peluang 3 kali dekat orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup kita ni kita kena semai sikap pemurah tu. Sikap memberi peluang pada orang lain. Walaupun orang pernah buat salah dengan kita, kita bagi peluang kat dia, peluang kedua. Ya. Sebab manusia ni boleh berubah, dan apabila seseorang manusia ni jahat, ya, berperangai buruk dan sebagainya, tak selama-lamanya dia jahat dan berperangai buruk. Apabila hidayah Allah turun, mungkin dia boleh berubah dengan sekelip mata. Jadi jin ini dia beri 3 peluang kat nelayan, tapi 3 peluang ini disia-siakan. Alangkah ruginya. Okay? Dan juga sikap yang kita ataupun pengajaran di sebalik cerita ni, di segi sudut jin tu, yang kedua adalah tidak ada usaha sendiri. Jin ni duduk lama dalam lampu ni, tapi dia tak ada usaha nak keluar. Kan? Dia tunggu orang lain yang keluarkan dia. Nelayan tu, kalau nelayan tu tak gosok, dia tak keluar lah daripada lampu ajaib tu ataupun teko. Dan kemudian dia tidak menggunakan peluang yang ada, dia boleh jadi kaya. Kan? Sebab dia boleh tunaikan hajat orang, dia boleh tunaikan hajat dia, tapi dia tak nak. Dia tak nampak peluang yang ada dalam diri dia. Jadi beberapa pengajaran itulah yang boleh kita ambil, kita contohi, mudah-mudahan kita boleh buat pedoman dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saya rasa ini sahaja, sampai sini saja cerita saya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dan dikurniakan kesihatan oleh Allah SWT, dan paling penting keredaan Allah SWT dalam hidup kita. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.